Okey, pada tahun 2022 kita banyak menerima kejutan dan bagi golongan pelajar, antara kejutan yang paling teruk bagi golongan pelajar, guru dan juga ibu bapa ialah PT3 dimansuhkan. PT3 dimansuhkan mulai tahun 2022. This is a good thing or bad thing? No exam is a good thing or bad thing? Bad. 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 Good. Good or bad? Bad. Bad. See, you don't even understand the question. I said no exam is good or bad. You are saying good, you are saying bad. You don't even understand the question. You must ask me back. So who said there is no exam? There is only no public exam. Tahu public exam? Peperiksaan yang diadakan di seluruh Malaysia pada masa yang sama, waktu yang sama, macam SPM, macam PT3 dulu, tak ada lah. Tapi peperiksaan di sekolah tetap ada. Peperiksaan akhir tahun untuk PT3, akhir tahun PT3 ya, when you're in Form 3, akan menentukan sama ada kamu masuk kelas sains ke, kelas sastra ke, sub-sains ke, okey? Masih diadakan peperiksaan. Kalau tidak, macam mana mereka nak buat streaming untuk kamu? Jadi PT3 dimansuhkan mulai tahun 2020, tidak harus mengelirukan kamu sebagai pelajar atau ibu bapa atau guru-guru, kerana education is on. Only there is no exam. The whole world actually don't like public exams. Okay, in Europe also same thing. They're thinking along this line. We cannot judge a student only with one single exam and say that fellow is good and this fellow is not good. Cannot. It is not fair at all. Okay. Macam Santosh hari ini dia pergi exam matematik, dia dapat C. Actually is a A student, tapi hari ini Santosh demam. Hari ini Santosh not feeling well. He cannot give his best. Tapi on that day is the exam, PT3 exam. So are you going to say he's no good in maths? No. So kita kena faham, kerajaan mengambil kira semua perkara ini. Jadi di sekolah, sekolah exams and your assessment goes on throughout the year. It's on and on and on. Form 1, Form 2, Form 3. Semua markah dihimpun. They see generally you are okay or not. You layak tak masuk aliran sains. Is your science has been good from day one? Your maths are very good. Then only they'll give it to you. Okay, so bukan sekadar duduk satu peperiksaan, sebelum peperiksaan 6 bulan pergi 10 tuition, lepas tu score A. That's not what we want. Okay, not anymore. Not anymore. Okay, jadi sebagai pelajar, kamu kena faham bahawa kita bersekolah dan masa persekolahan adalah masa yang sesuai untuk kita mencari, menimba ilmu. Lagi banyak ilmu kamu timba, lagi baiklah kehidupan kamu. You know, knowledge is the only thing that will make a difference in your life. Nothing else. No knowledge means ignorance. You are ignorant of everything. Everybody will cheat you. Okay, all scam can cheat you. Everything can cheat you. You need to have the knowledge. Knowledge tentang bahasa, sains, matematik. Okay, little bit of everything. Okay, supaya apabila kamu pilih kerjaya kamu pada penghujung tahun tingkatan 3, kamu lebih kurang nak decide lah apa cita-cita kamu, lebih kurang lah, itu pun belum tentu lagi. Kamu boleh pilih bidang-bidang pelajaran yang lebih sesuai pada tingkatan 4, 5 dan seterusnya di college dan universiti. Okey? Jadi exam ada. Yang tak ada tu adalah public exam. Peperiksaan awam tak ada. Okey? Jadi PT3 dimansuhkan, betul lah, ayat ni betul lah, sebab PT3 ni public exam. Untuk pentaksiran di sekolah kamu akan berterusan. Jadi kamu kena aktif. Cadangan saya ialah kamu kena aktif dalam kelas. Lebih-lebih lagi yang nak jadi doktor, nak jadi engineer, you better be very close to your science teacher, maths teacher, you know. You work very hard, you participate in everything she gives, you just participate. Boleh tak boleh, buat dulu. Okay? And make things easy for your teachers. Okay? So that because kita nak ikut Europe, tapi kita tak sama dengan Europe dari segi bilangan pelajar. Guru-guru kita dibebankan dengan bilangan pelajar yang ramai. You go to Finland, one teacher may handle only 12 students. So that's not the reality in Malaysia. So you got to be more understanding. Okay?
Alright, untuk membantu pelajar, sejak 8 tahun yang lalu saya mengajar pelbagai teknik dalam YouTube membantu pelajar memahami sesuatu dengan cara yang lebih kreatif. So you have to take the time to train your mind. And untrained mind is the dangerous thing you can ever have. So mind tengok soalan mesti boleh kaji, mesti ada teknik. Sebab tu saya banyak berpuluh-puluh teknik saya bagi kamu yang menggunakan konsep mnemonik saja. Sebab mnemonik ini mudah dihafal, mudah diingat kembali, mudah diperbaik. You want to improve it also can. You can teach it to your brother, no? Once you are done, you can teach it to your younger brother, teknik mnemonik. Siapa pun boleh ajar. Mak boleh ajar, ayah pun boleh ajar. Okey, salah satu teknik mnemonik yang saya berikan ialah teknik SMART. Okey, teknik SMART ini adalah teknik yang saya cipta kerana saya nampak pelajar di seluruh Malaysia. Dulu saya banyak rajin pergi seminar seluruh Malaysia, tengok student tulis karangan boring lah. Dari Perlis sampai ke Johor, ayat pertama mereka ialah pada era globalisasi. Any of you still writing that? Pada era globalisasi? Saya cukup anti perkataan itu. That's too common. Sebab tu saya cipta teknik SMART untuk membantu pelajar sekurang-kurangnya ayat pertama kamu itu berbeza daripada pelajar-pelajar lain. SMART, S-M-A-R-T, kamu boleh mulakan dengan S-M-A-R-T. Okey? Screenshot dah bagi pelajar yang tak masuk kelas SMART ini. Kamu boleh mulakan karangan dengan saban hari ataupun sejak, Malaysia, masyarakat Malaysia, ataupun memang tidak dapat dinafikan bahawa ini saya bagi banyaklah pada abad ke-21 ini, pada alaf baharu ini, pada era digital ini, dalam dunia tanpa sempadan ini. Alaf maknanya millennium, millennium, M-I-L-E, satu L saja, millennium. Realiti kehidupan kini ialah, apa realiti sekarang? Masyarakat tidak dapat berenggang dengan telefon bimbit mereka. That's where every problem starts. T for tanpa. Tanpa jasa dan pengorbanan ibu bapa. Siapalah kita? Okay, tanpa jasa dan pengorbanan guru-guru, pemimpin-pemimpin. Dan satu lagi ialah tidak dapat dinafikan lagi bahawa. You can start like this, a sentence, a new paragraph, you can start tidak dapat dinafikan lagi. Okay? Okay, tiru bacakan. Tiru bacakan beberapa ayat lengkap saya. Boleh screenshot, yang ni pun boleh screenshot. Tiru Otishan. Arjun can read. Arjun can read the sentences. Yes, Arjun. Sorry. Okay, read. Tengok, saya bagi. Okay, nevermind. Pengenalan SMART ni ya. Saban hari berjuta-juta tan sampah sarap dibuang oleh masyarakat. Saban hari, every day we throw rubbish. Idea pengenalan yang amat sesuai untuk karangan yang berkaitan dengan kebersihan, kitar semula. Okay, amat sesuai saban hari. Something that happens every day. Saban hari sesuai untuk benda yang berlaku setiap hari atau hampir setiap hari. Saban hari ada saja kes kemalangan yang berlaku di mana-mana di negara kita. It's a fact. Every day there got accident somewhere. Kita dapat laporan melalui media massa seperti surat khabar, televisyen, ataupun radio, ataupun kita rakan-rakan pengguna media sosial kita berkongsi kemalangan ini beserta dengan imej dan video dalam media-media sosial seperti WhatsApp, Facebook dan sebagainya. 3, saban hari ada saja anggota masyarakat yang dikejarkan ke hospital kerana pelbagai masalah kesihatan fizikal dan mental. Every day people go to hospital. Okay? Thousands of them. Kalau kamu pergi depan hospital bahagian kecemasan, kamu boleh nampak macam-macam kes dan keadaan ini menjadi lebih teruk apabila kita dilanda pandemik COVID-19. Okay, sejak mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, Malaysia telah mengorak langkah untuk menjadi sebuah negara yang maju dan makmur.
sejak, since merdeka. It's a very important date. Satu tarikh keramat bagi negara kita, kan? So kamu boleh guna dalam karangan yang berkaitan, karangan perpaduan, patriotisme, gotong royong. Boleh guna tajuk ni, cara ini. Satu lagi sejak ialah sejak kemunculan internet. So many things change after internet. Okay, I saw the before and after. My age, your parents also would have seen the before and the after internet. Okay, sejak kemunculan internet lebih 25 tahun, dekat 30 tahun saya sekarang. Sejak kemunculan internet, pelbagai gejala sosial mula melanda generasi muda. So internet, I think it started in about early 1990s. I think I sent out my first email in 1992 or 1993. Masa itu Hotmail. Hotmail is the first email company, okay? Email service. So sejak kemunculan internet, gejala sosial bertambah. Jadi kamu boleh kaitkan dengan pelbagai isu gejala sosial, penagihan dada, lumba haram, okay, pergaulan bebas, macam-macam isu kan, kamu boleh guna. So hari ini saya berikan kepada kamu hanya S. Kita ada banyak cara untuk tulis M, A, R, N, T. Jadi ingat, guna idea yang baharu. Tak nak ikut saya pun tak apa. Pastikan idea kamu tu idea yang baharu, yang unik, yang menarik. Bukan pergi tiru orang lain dan tulis perkara yang sama dengan 200 pelajar lain di sekolah kamu. Please stop that. Okay?